Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Anak-anak tahun 6 sihat? Ustaz doakan sihat semua. Mesti sihat-sihat kan. Gemuk-gemuk lagi agaknya. Yalah, dah duduk rumah makan tidur je kan. Okey, jadi kita akan ulang kaji balik tajwid tahun 6. Ya, 6 apa? 6 Anggerik, 6 Bakawali, 6 Seroja. 6 Mawar tak ada. Bye bye. Okey. Jadi sempena PKP 2020 stay at home oleh Ustaz Azwan Hafiz. Okey. Ingat balik tak? Ingat lagi tak? Okey, terus kita masuk. Apakah dia hukum untuk tahun 6 yang perlu dipelajari? Nun, sakinah dan juga tanwin. Nun, sakinah dan juga tanwin. Macam nama orang kan? Tapi tak ada warna menun kan? Warna menur adalah nur sakinah. Nun, sakinah dan juga tanwin. Apakah dia nun sakinah dan tanwin? Inilah dia. Inilah rupanya nun sakinah dan inilah rupanya tanwin. Yang dah kenal tu tak ada masalah lah. Yang tak kenal tu, Allah, hari tu ya, adalah kelas tu ustaz tanya tanwin apa dia tanwin. Ya, entah apa-apa ditulisnya. Okey, jadi kalau tengok di sini sakinah ni tanda mati ni nampak macam huruf O kan, bulat, tapi sebenarnya taklah seperti huruf O. Ya, dia rupa dia lebih kurang begini. Ni. Ya, Ustaz lukis sekali lagi. Dia macam ni. Dia tak bertemu. Ini bukan, ni salah. Ni. Ni sakinah. Kalau dalam Quran tu rupanya macam ni. Ni. Ni rupanya. Ni tanda sakinah lah ni. Ya, kalau selain daripada tu bukan sakinah. Ni sakinah. Ni nun, nun pula. Ni tanda mati, nun sakinah lain. Nun sakinah. Allah, mana nak nunjuknya? Ni, sini nun sakinah ni. Ya, tapi tanda mati di sini tak ditunjukkan. Ya, kita tengok mana yang ada. Manalah dia? Allah, hilanglah pula. Kita tengok surah Al-Baqarah saja dulu. Anzartahum am lan tunzirhum, mana nun sakinah. Ni nun sakinah ni tapi tak dizahirkan. Kenapa? Nanti kita akan cerita nanti. Ni tanwin. Ni tanwin baris depan. Lagi mana? Ni tanwin baris depan lagi. Mana lagi? Ni tanwin baris atas. Ni tanwin baris bawah. Ni baris depan lagi. Mana nun sakinah kat sini? Tak mandang pula. Ya, mana nun sakinah Allah. Ni bukan nun sakinah. Ni McDonald ni ataupun syaddah. Ya, W terbalik. Ya, nun sakinah mana? Ada nun sakinah ni. Kita cari sekejap. Allahu akbar, mana tadi dah jumpa, hilang pula. Allah, sekejap ya. Kita sambung balik. Ni nun sakinah. Nampak ni nun, atasnya tanda sakinah. Kenapa yang ni bertanda sakinah, yang lain tak ada? Nanti kita cerita. Nanti kita cerita. Okey, sambung balik. Sambung balik dekat sini kat PowerPoint. Jadi nun sakinah tadi ada 5 hukum. Inilah hukumnya, ada 5. Ndak tak ndak kena hafal. Ya, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, izhar halqi, ihfa hakiki dan juga iklab. Ya, hafal ya. Hafal. Okey. Jadi daripada 5 hukum ni, yang pertama iklab. Kenapa ustaz mulakan iklab, tak mulakan idgham ma'al ghunnah ke, tak mula dengan izhar ke? Sebab iklab ni huruf yang bertemunya satu je, huruf ba. Kan iklab huruf bertemunya ba. Kemudian yang kedua idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah huruf bertemunya 2, iaitu lam dengan ra. Ya, nun mati ataupun tanwin tadi bertemu dengan ba, namanya iklab. Bertemu dengan lam dan ra, idgham bila ghunnah. Yang ketiga idgham ma'al ghunnah. Hurufnya 4. Mim, ya, nun, waw ataupun singkatannya menu. Ni huruf-huruf ni kena ingat lah Yub, jangan tak ingat. Ya, ba, lam, ra ataupun lori, mim, ya, nun, waw ataupun menu. Kemudian izhar halqi. Izhar halqi hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, iaitu hamzah, ha, ha, ain, ghin, ha. Dan yang terakhir ihfa hakiki. Ya, mana hurufnya? Hurufnya ustaz tak letak di sini sebab hurufnya ialah selain daripada huruf-huruf yang ada ni, yang korang nampak ni. Selain daripada huruf-huruf. Faham makna selain?
Maknanya bukan huruf ba, lam, ra, mim, ya, nun, waw, hamzah, ha, ha, ain, ghin, ha. Itulah huruf ikhfa hakiki. Ya. Okey, terus. Kita terus masuk yang pertama, iklab. Ya, apakah dia iklab? Ya. Iklab ialah nun mati ataupun tanwin. Ni tanda tanwin tadi bertemu dengan huruf ba. Satu je hurufnya, takkanlah tak boleh ingat. Iklab ba, iklab ba. Kan? Okey. Ni contohnya. Mim ba'dihim. Ni nun tanda mati bertemu dengan ba. Ingat, bila bertemu di depan, bukan bertemu di belakang, ataupun bertemu di atas, ataupun bertemu di bawah. Bertemu di depan. Ni mim ba'dihim. Ya, nun mati bertemu ba. Dan nak kenal, mudah nak kenal iklab ni, dia ada tanda mim kecil ni. Tanda mim kecil ni. Nun mati bertemu ba, ya, merubah bunyinya, memasukkan bunyi nun ke dalam huruf ba ni, jadi bunyinya mim. Bukan min. Mim. Sami'am. Sami'am. Tanwin bertemu dengan ba. Ni nampak tanda ba kecil ni. Ni mudah kenal. Ya, biasanya kalau tanya tu senang dalam jawabnya, sebab mana iklab ada tanda mim kecil dekat dengan huruf ba ni. Contoh-contoh lain, inilah dia. Amadam. Tanwin bertemu ba. Ni ustaz highlight kan ni. Ya, tanwin bertemu ba. Ni tanwin depan bertemu ba. Ni tanwin depan bertemu ba. Ni nun mati bertemu ba. Nun mati bertemu ba. Yam bagi, bukan yan. Yam, mulut tu, bibir tu ditutup depannya. An ba'di, nun mati bertemu ba. Faham? Tak faham, ulang balik ya. Okey, kalau tak faham juga, biarlah kawan ustaz ni bersembang, dengar apa dia cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita kongsikan sedikit tajuk tentang iklab di bawah tajuk hukum nun mati dan juga tanwin. Iklab ni bermaksud menukarkan, iaitu kita menukarkan nun mati ataupun tanwin kepada mim mati berserta dengan dengung. Contoh ayat dia, mim ba'dihim. Nun mati tu bertemu dengan ba. Huruf iklab ni hanya ba sahaja. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ba. Biasanya kita nampak nun mati ataupun tanwin di dalam Al-Quran. Biasanya di dalam mushaf dia akan ada tanda mim kecil di atas nun mati, ataupun tanwin tu ada satu baris tanwin, lepas tu ada mim kecil di atas itu. Contohnya sekali lagi, mim ba'dihim. InsyaAllah kita sama-sama praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham kau mah? Kalau tak faham, pergi buka je lah. Ni ada ujian sikit. Ujian tajwid iklab. Lihat betul-betul, cari jawapan yang betul. Ustaz bagi masa 10 saat je. Cuba tengok sini. 10 saat dia sekarang. Mana hukumnya? Tet 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 tet. Okey, jumpa. Kalau jumpa, tahniah. Kalau tak jumpa, inilah dia. Wa ja'alna mim. Ada lagi tak? Tak ada, ada satu aja. Yang ni, cuba tengok kat mana. Cepat cari. 10 saat dia sekarang. Tet 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 tet. Habis. Jumpa. Kalau jumpa, tahniah lah Yub. Kalau tak jumpa tu, ya, cepat-cepatlah, ya, pergi cuci mata tu. Tu dia. Mim ba'dihi. Ada lagi? Tak ada. Okey, yang ketiga. 5 saat. 1. Tet 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 tet. Jumpa? Tu. Yambari. Ni. Nampak tak tanda mim kecil di atas? Ya, nun sakinah, tanda matinya dihilangkan, digantikan dengan mim kecil, bertemu dengan ba. Inilah namanya iklab. Faham? Okey. Terus hukum yang kedua, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Ya, bila ni maknanya tak ada dengung. Ya.
dibaca tanpa dengung. Apa dia idgham bila gunnah? Ya, hurufnya 2 je tadi, iaitu apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam ra. Lam ra. Nak mudah ingat, lori. Lori. Idgham bila gunnah lam ra. Ya. Apa contoh ayatnya? Inilah dia contoh ayatnya. Yang bertanda kuning tu. Nun mati bertemu lam. Sama juga. Ya, bila dalam ayat tanda mati tadi hilang. Ya, tapi ada tanda mati kat sini. Ini bunyinya la illam. Ya. Bidurril tanwin bertemu lam, tanwin bertemu lam, tanwin bertemu lam. Semua tanwin bertemu lam tak perasan pula. Tanwin bertemu lam, tanwin bertemu lam, tanwin bertemu lam. Allahu akbar. Tak perasan pula ustaz, tak jumpa pula yang bertemu dengan ra-nya. Banyak jumpa lam. Ya, ingat hurufnya 2 sahaja. Okey, ni tengok awet ustaz ni pula. Ya, dengar apa dia cakap. Al-Gunah. Kita telah mempelajari idgham ma'al gunah. Hari ini kita akan fokuskan kepada idgham bila gunah. Apa itu idgham bila gunah? Idgham bila gunah adalah memasukkan tanpa dengung. Ia berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunah, iaitu huruf ra dan lam. Dalam 2 perkataan, cara bacaannya adalah dengan memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam salah satu daripada 2 huruf idgham tersebut tanpa bunyi dengung. Contohnya adalah yang pertama, min ladun. Ulang lagi sekali, min ladun. Contoh yang kedua, yubayyin lana. Ulang lagi sekali, yubayyin lana. Contoh yang ketiga, bimu'minin lana. Lagi sekali, bimu'minin lana. Sekian saja video kita pada kali ini. Al-Gunah. Itu dia. Nampaknya dia pun tak bagi contoh ra. Lam juga. Apalah. Tapi tak apalah, kita tengok kat sini kod ujian tajwid ni. Idgham bila gunnah, ujian tajwid. Ingat ya, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam ataupun ra. Ra ataupun lam. Samalah lori ke, roli ke. Okey. 10 saat dari sekarang. Cuba tengok mana hukum idgham bila gunnah kat sini. Cepat cari. Mana? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Mana dia? Tu. Lam juga. Nun mati bertemu lam. La'il. Dia tak bunyi la'in. La'illam. Lagi? Tak ada. 1 je. Ni. 10 saat lagi. Cepat cari. Kalau jumpa tunjuk. Kalau dah jumpa, diam-diam je. Tet. Okey, cukup masa. Mana dia? Ada 2. Allahu akbar. Lam juga tak ada ra. Bidurril izal inni izal. Memasukkan huruf lam ni. Bunyinya ril zal. Okey. Harap yang ni ada. Mana? Cuba tengok cepat. 5 saat. 5 saat. Okey, habis. Ada. Alhamdulillah, 2 lagi. Salamun qawlam mir. Memasukkan bunyi ra ni. Idgham memasukkan bila tanpa dengung. Mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Alla. Okey, faham? Kalau tak faham, pergi tidur je lah. Penat cakap. Okey, terus kita sambung hukum yang ketiga, iaitu idgham ma'al gunnah. Memasukkan bunyi nun mati dan tanwin tadi bila bertemu huruf hijaiyah ma'al gunnah dengan dengung. Apa dia idgham ma'al gunnah? Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan
Menu kedai mamak. Menu. Mim ya nun waw. Menu. Ya. Susah nak ingat. Ingat bila pergi kedai makan, bila pergi restoran, yang senarai jenis-jenis makanan tu, menu lah tu. Jadi idgham ma'al gunnah, nun mati atau tanwin bertemu dengan mim ya nun waw. Menu. Senang nak ingat menu. Ikut korang lah nak susun macam mana pun. Nun ya waw min nium ke, ya waw nun min yunam ke. Menu. Okey, apa contohnya? Ni. Yang bertanda kuning ni. Nampak ni, nun mati bertemu mim. Ni nun mati bertemu nun. Nun mati bertemu mim. Nun mati bertemu nun. Tanwin mati bertemu mim. Tanwin baris depan bertemu mim. Tanwin baris atas bertemu waw. Tanwin baris bawah bertemu mim. Macam mana bunyinya bila dengung? Mim mislihi. Mim. Dengung tu. Biar telinga tu rasa berdengung sikit. Bukan sebut min. Mim. Min nun mim. Mim. Mim mislihi. Wa inna sya'. Telinga tu rasa berdengung. Macam air masuk dalam telinga. Faham yuk? Kalau faham, kita dengar pula apa kata wek ustaz ni tadi. Dengar apa dia cakap. Jangan ke mana-mana selepas ini. Hari ini kita akan fokuskan kepada idgham ma'al gunnah. Apa itu idgham ma'al gunnah? Idgham ma'al gunnah bermaksud memasukkan dengan dengung. Ia berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham ma'al gunnah. Apa huruf idgham ma'al gunnah? Dia ada 4, iaitu ya, waw, mim dan nun dalam 2 perkataan. Cara bacaannya adalah dengan memasukkan huruf nun mati atau tanwin tersebut ke dalam salah satu daripada 4 huruf idgham ma'al gunnah dengan disertakan bersamanya bunyi dengung 2 harakat. Contohnya adalah, contoh yang pertama, ayyusala. Ulang lagi sekali, ayyusala. Contoh yang kedua, miwakin. Lagi sekali, miwakin. Contoh yang ketiga, lan nudkhilaha. Lagi sekali, lan nudkhilaha. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Tadi Ustaz sebut mim ya nun waw. Yang dia pula sebut ya waw mim nun. Tak kisahlah, janji itu hurufnya. Yang pusing-pusing itulah hurufnya. Okey, sama juga macam tadi. Ujian. Ya, dah tahu, dah dengar, dah tengok. Tengok. Kenal tak mana idgham ma'al gunnah? Macam biasa, 10 saat ni sekarang. Cari. Cari. Mana idgham ma'al gunnah? Okey. Dah jumpa. Kalau dah jumpa, tengok betul tak? Tu dia. Ada 4. Mil nutfatin. Nun mati bertemu nun. Ya. Khasimum mubin. Tanwin bertemu mim. Tanwin bertemu waw. Tanwin bertemu waw. Ingat ya, bertemu di depan, bukan bertemu di belakang ataupun di bawah ataupun di atas. Okey. Seterusnya. Tengok lagi. 10 saat dari sekarang. Mana hukum idgham ma'al gunnah? Jumpa dah? Okey. Kalau jumpa, tahniahlah ya. Yang tak jumpa tu, ya, keep it up. Don't give up. Ya. Kalau tak faham juga, rendam buku teks tu, buat minum berbuka nanti. Ni dia. 2. Ada 2. Fakihatun. Tanwin bertemu waw. Yang ni aduwwum mubin. Tanwin bertemu mim. Ada lagi? Ini ustaz. Tanwin bertemu ra. Salah. Tanwin bertemu ra apa tadi? Lori. Idgham bila gunnah. Kita cerita idgham ma'al gunnah. Ya, ni tanwin bertemu fa. Belum lagi.
Belum lagi yuk. Okey. Terus 10 saat dia sekarang. Dah jumpa. Oh, terror. Dah jumpa. Ui, banyak. Ada 2, 4, 6. Dunya. Tapi yang ni nun mati bertemu ya ni dalam satu kalimah. Ini ni lain ceritanya ya. Ini bukan idgham ma'al gunnah. Bila dalam satu kalimah dia jadi izhar. Ya, ni dalam satu kalimah. Dunya. Sebut jelas-jelas. Ya, inna zayyana as-samaa'a dunya. Ni izhar bila satu kalimah. Bila jadi dua kalimah macam ni. Wa hifzam tanwin bertemu mim. Ni dua kalimah. Ya. Macam ni dua kalimah. Alah dua kalimah macam bahasa Malaysia tu. Saya makan. Dua kalimah. Makan. Tu satu kalimah. Ya. Syaitanim marid. Tanwin bertemu mim. Ni tanwin bertemu waw. Ni tanwin bertemu waw. Ni satu je beza. Ingat. Dalam satu kalimah izhar. Ya, bila dua kalimah barulah hukumnya idgham ma'al gunnah. Faham? Kalau faham alhamdulillah. Kalau tak faham innalillah. Terus ada lagi dua. Izhar halqi. Izhar ni maknanya jelas. Kan jelas, makna tak ada dengung. Dibaca huruf tu dengan jelas. Apa dia izhar halqi? Sama juga macam tadi, nun mati tanwin bertemu dengan huruf. Ingat lagi. Ada 6 huruf dia. Inilah hurufnya. Hamzah, ha, ho, ain, ghin, ha. Macam mana nak ingat? Kalau dalam kelas Hanggerik Nambahkan Wali tu ustaz ada ajar. Kalau ustaz lah, ustaz jadikan macam nama Cina. Ah, ha, ong. Ah, ha, ong. Maknanya hamzah, ha, ho, ain, ghin. Ikut korang lah nak bunyi apa ke. Ya, janji ingat ada 6 huruf dalam izhar halqi. Ya, contohnya gini. Nampak ya. Jadi tanwin bertemu hamzah. Ya, tak kira lah di atas ke, di bawah ke, di atas ke. Ya, macam ni. Tanda hamzah di atas ke, ini hukumnya izhar. Maknanya jelas. Ya, dibaca jelas. Alihatan in. Alihatan. Bukan tan. Tak ada bunyi dengung. Ya, tan. Wa min khalfihim. Wa min. Jelas lah. Bukan wa min. Nun mati bertemu kha. Syai'in. Jelas. Bertemu hamzah. Tanwin bertemu ain. Tanwin bertemu alif. Nun mati. Nun sakinah bertemu alif. Ini hukumnya izhar. Izhar halqi. Ya, bukan izhar hakiki ke. Izhar syafawi tu cerita lain pula. Ya, ini izhar halqi untuk nun sakinah. Okey, sambung balik. Ya, ini untuk pengukuhan. Tadi ustaz cakap, mungkin ustaz cakap korang tak faham, korang tak dengar. Nak awet juga cakap, biar awet ni cakap. Halqi. Izhar bermaksud jelas atau nyata. Halqi pula bermaksud halkum atau kerongkong. Ia berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi. Huruf izhar halqi ada 6, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Cara bacaannya adalah dengan menjelaskan sebutan huruf nun mati atau tanwin tersebut. Contohnya adalah yang pertama, man amana. Lagi sekali, man amana. Contoh yang kedua, ghafurun halimun. Ulang lagi sekali, ghafurun halimun. Contoh yang ketiga,
khuluqin azimi. Lagi sekali, khuluqin azimi. Sekian saja. Dah. Okey, tengok balik. Ya. Kalau ustaz tadi susun lain, dia susun lain. Dia mula dengan hamzah dulu. Ha, kemudian ain, kemudian ha, tu ghin, kha. Ini mungkin cara dia lah untuk dia mudah mengingat. Ya, tapi yang pentingnya izhar halqi hurufnya ada 6. Okey. Ujian. Allah si ujiannya ialah kenalah ujian nak tahu faham ke tidaknya. Okey, tengok. 10 saat sekarang cari. Mana ni izhar halqi. Jangan tengok hukum lain. Izhar halqi je. Ada hukum lain tu. Iqlab. Ni iqlab. Okey. Udah, jumpa. Okey, kita tengok. Inilah dia. Ya hasratan. Ya hasratan alal tanwin bertemu ain. Yang ni rasulin illa tanwin bertemu hamzah. Kalau kamu perasan nampak kan? Ni tanda mim kecil tadi. Apa hukum mim kecil atas ni tadi? Iqlab. Ni tanwin bertemu mim. Apa hukumnya? Idgham ma'al gunnah. Lagi mana? Ni nanti dulu. Ni tanwin bertemu waw. Hukumnya apa? Hukumnya idgham ma'al gunnah. Ma'al gunnah apa? Mim ya nun waw. Mim ya nun waw. Ni waw. Kemudian apa lagi? Yang kita dah belajar dah sebelum ni. Mir. Ni nun mati bertemu ra. Lori idgham bila gunnah. Lagi. Okey. Terus kita tengok contoh yang lain pula. Tengok 10 saat sekarang. Okey, tengok, cari, jangan tengok hukum lain, cari hukum idgham ma'al ghun. Cari hukum izhar halqi sahaja. Dah. Okey. Dah jumpa. Izhar halqi. Fa minha nun apa? Dia kalau izhar ada tanda. Ingat ya, izhar ada tanda mati. Ni tanda mati. Kalau selain daripada izhar, idgham, ihfa hakiki yang kita akan belajar nanti, dia tak ada tanda mati. Yang ada tanda mati ni untuk hukum izhar sahaja. Fa minha wa minha. Kalau tengok daripada awal ayat ni, hukum lain. Ni ulang kaji balik. Ni tanwin bertemu fa. Ni cerita hukum lain, belum cerita lagi. Tapi hukum sini ihfa hakiki. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Okey. Alihatan. Ni tanwin bertemu lam. Apa hukumnya? Idgham. Idgham bila gunnah. Okey. Terus. Okey. 10 saat ni sekarang. Mana ya izhar halqi? Mana? Okey, cari. Okey, jumpa dah. Okey. Satu je. Punyalah panjang ayat. Satu je. Ni dia. Nun mati bertemu huruf kha illa man. Jelas. Khatifa illa man. Ustaz dengar pula. Illa man khatifa. Satu je. Yang lain tak ada. Yang ni satu hukum izhar halqi. Yang lain kalau ada, ulang kaji balik. Nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya. Ni izhar, bukan idgham ma'al gunnah. Ni tanwin. Tanwin bertemu lam. Bizinatil. Apa dia? Idgham bila gunnah. Wa hifzan, tanwin bertemu mim. Idgham ma'al gunnah. Syaitanim, tanwin bertemu mim ma'al gunnah lagi. Apa lagi? Duhurau, tanwin bertemu waw, idgham ma'al gunnah. Ni tanwin bertemu waw, idgham ma'al gunnah. Lagi. Shihabun. Ni ihfa hakiki, belum belajar lagi. Dan okey. So, faham ya? Cuba-cubalah ya. Kalau tak faham, ulang balik. Tak faham, tanya. Tanya mak, tanya ayah, abang, kakak, tanya jiran sebelah. Tanya sampai faham.
Okey, yang terakhir ikhfa hakiki. Yang ni banyak contohnya dalam Quran. Kamu buka je tiap-tiap muka surat tu ada je hukum ikhfa hakiki ni. Apa dia ikhfa hakiki? Nun mati atau tanwin bertemu dengan inilah dia. Huruf-huruf selain daripada hukum-hukum yang sebelumnya. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Inilah dia. Ya, huruf-huruf yang bertemu. Huruf-huruf hijaiyah ikhfa hakiki. Okey, ada 15 huruf. Nun mati tanwin bertemu dengan huruf-huruf ni, namanya ikhfa hakiki. Ya, memasukkan huruf tersebut, ya, ikhfa ni disembunyikan. Contohnya macam mana? Tengok je lah contoh ni. Ya. Min sultanim. Nun mati bertemu dengan sin. Min sul dimasukkan. Masuk kemudian disembunyikan. Ya. Kemudian qauman ikhfa. Tanwin bertemu ta. Ustaz nak membunyikan pun macam tak berbunyi sangat. Tapi tak apalah, yang pentingnya kamu kenal huruf. Huruf nun sakinah ni bertemu dengan huruf selepasnya. Nun bertemu sin ikhfa, tanwin bertemu ta ikhfa. Ya, tanwin bertemu fa ikhfa. Ni nun mati. Ni tanda nun mati ni, nun sakinah, tapi hanya izhar sahaja ada tanda sakinah tadi. Yang tak ada tanda ni maknanya selain daripada izhar. Wa indahum inkidta. Nun mati bertemu kaf, ya, tanwin bertemu qaf. Inilah dia ikhfa hakiki. Okeylah, kita dengar apa kata awek ni, ya. Dia baca pun macam lebih kurang ustaz je. Tak apalah, janji yang penting kamu faham, ya. Silakan. Ikhfa bermaksud sembunyi, samar ataupun tidak jelas. Ia berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf idgham bigunnah. Huruf-hurufnya adalah ta, sa, jim, da, za, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf dan kaf. Cara bacaannya adalah dengan bunyi samar-samar antara jelas antara izhar dan idgham beserta dengung. Contohnya adalah yang pertama, salatihim. Lagi sekali, salatihim. Contoh yang kedua, indallah. Lagi sekali, indallah. Contoh yang ketiga, tazakka. Lagi sekali, tazakka. Sambil mengajar menjeling-jeling mata ustazah tu kan. Faham? Alah, lebih kurang je. Ya. Jadi kita tengok ujian tajwid. Yang penting kamu kenal. Ya, bila buka Quran tu kamu baca, kamu tahu, ya, di mana hukum ikhfa hakiki ni. Cuba tengok sini. Ya, fokus pada ikhfa hakiki. Ya, jangan pada hukum yang lain. Cari. Cari. Tengok baris demi baris. Ya, kalau dalam kelas Ustaz selalu sebut, kalau ada pembaris guna pembaris. Ya, kalau ada pembaris guna pembaris, tak ada pembaris guna buku tulis, guna kertas. Ya, kamu tutup ayat tu, scroll down. Akan scroll down satu-satu. Jadi mudah nampak. Kalau macam ni dilambakkan sebanyak-banyaknya, pening kamu. Okey, udah jumpa? Oi, kalau jumpa memang hebatlah. Nampak? Kan banyak tu, ada 6. Wa ma anzalna. Ni nun bertemu zai. Ada kan tadi zai? Apa lagi?
nun bertemu jim. Ya, adik-adik jim ni ha dengan kha dah masuk hukum lain, izhar halqi. Ini ihfa hakiki. Min jun, nun mati bertemu dal pun ihfa hakiki lagi. Ini ustaz lupa nak kuningkan. Ni ihfa hakiki lagi ni. Apa lagi? Munzilin, nun mati bertemu zai. Tanwin bertemu fa. Wahidatan. Ya, apa lagi? Wa in, nun mati bertemu kaf. Ya. Okey. Hukum lain ulang kaji balik. Mim. Ni apa? Ini iklab. Ni tanwin bertemu mim, idgham ma'al ghunnah. Lagi. Lagi. Tanwin bertemu waw, idgham ma'al ghunnah. Lagi. Tanwin bertemu ain. Ain apa? Izhar halqi. Nun bertemu ra, idgham bila ghunnah. Tanwin bertemu hamzah, izhar halqi. Lagi. Mana lagi okey, tanwin bertemu lam, idgham bila ghunnah. Kan nampak? Jadi setiap kali baca Quran tu bila dah selalu ulang, ya, insya-Allah kita akan mudah kenal. Okey. Ada lagi dua ujian. Cuba tengok sini kalau kenal. Ya, tengok kejap. Gunakan kaedah pembaris ataupun kertas tadi. Ya, tengok satu demi satu. Udah. Okey, kali ni tak salah lama lah. Malas nak menunggunya. Ini dia. Bisalisin, tanwin bertemu fa. Wa ma an, nampak kan? Tadi dah ada dah, jumpa lagi. Antum, nun mati bertemu ta. Antum lagi. Min syai', nun mati bertemu shin. Ni nun mati bertemu tanwin bertemu hamzah. Ni tanwin bertemu hamzah, apa dia? Izhar halqi. Lagi mana? Lagi. Mana lagi? Allah. Mana? Basyarum, tanwin bertemu mim, idgham ma'al ghunnah. Okey, lagi syai'in, tanwin bertemu hamzah, izhar halqi. Ya, nun mati bertemu hamzah, izhar halqi. Lagi mana? Ya, nampak? Kan dah boleh catch up sikit-sikit. Okey. Habis. Itulah dia setahun ni, tahun 6 ni, itulah 5 hukum yang kamu belajar. Ya. Jadi lepas ni kalau tak faham, tanyalah. Ya. Tanya siapa? Tanyalah mak, ayah, kan, abang, kakak, jiran tadi. Kan? Nanti kalau ada masa, ya, tengok dekat YouTube, daripada nak tengok cerita Naruto, tengok cerita main game PUBG tu, cari-carilah video. Ya. Habis. Tapi sebelum habis tu sikit ustaz nak beritahu. Ya, pasal tanda tadi ni. Ya, padam kejap tanda ni. Kan. Tanda baris. Ya, kalau dalam Quran, kalau kamu perasan, kalau barisnya macam ni, barisnya macam ni. Ni selari kan. Ni. Barisnya selari. Ya, barisnya selari. Ini izhar. Nampak je baris macam ni, selari nampak ni. Ya, dia selari ni. Dia selari. Izhar. Ya, cuba tengok dalam Quran sekejap. Kan. Tengok. Mana izhar. Tengok tanda. Ni nampak ni. Nampak kan? Tanwin bertemu dengan ha. Izhar. Tapi kalau dia miring sikit, dia menyending sedikit. Menyending macam mana? Dia menyending macam ni. Padam sekejap ini. Dia menyending sikit. Kan, dia menyending sikit. Contoh buat garis dulu biar senang nampak. Dia menyending. Sorry. Dia macam ni, dia menyending. Nampak? Tak sama kan? Ni tak sama. Ni baris atas. Kalau baris bawah pun sama juga. Dia tak sama. Ataupun yang baris depan, dia macam ni. 99 speed mat. Ini hukumnya idgham ataupun ihfa. Cuba tengok dalam Quran. Ya ke tidak?
idgham ataupun ikhfa. Nampak ni? Ni waw. Ya, tanwin bertemu waw, idgham ma'al gunnah. Ni nampak tak? Ni lain ni nampaknya. Sebelah-sebelah aja. 99 speed mat ni bertemu dengan waw. Ni idgham. Ya, ni yang waw berpusing ni, tunggang terbalik ni bertemu dengan hamzah izhar. Faham? Okey, jadi kalau faham, alhamdulillah. Sekian. Terima kasih. Selamat berpuasa, selamat berbuka.